Sempena Bulan Kesihatan Mental Sedunia yang disambut Oktober lalu, Pusat Membeli Belah di bawah Kumpulan Syarikat Suria KLCC termasuk Pusat Membeli Belah Alamanda Putrajaya dan Mesra Mall di Kemaman melaksanakan inisiatif yang tersendiri berkaitan dengan kesedaran kesihatan mental yang bertemakan We Are With You atau Kami Bersama Anda yang dinamakan sebagai Safe Space at Suria KLCC. Lokasi ikonik ini merupakan pusat membeli belah pertama di Malaysia yang memperkenalkan inisiatif seumpamanya. Dan hari ini, Ayu bersama dengan saya untuk kita meneroka apa yang ada di Safe Space at Suria KLCC yang menjadi platform untuk mempromosikan aktiviti-aktiviti menarik berkaitan dengan kesedaran kesihatan mental. Hi Sherina, hi. Thank you for joining us. Terima kasih sebab sambut kami. So, this is a very great exhibition. Ada vibrant colour and everything. So, first question, nak tanya. Where does the inspiration come from? Okay, Irfan. Actually, sebenarnya inspirasi ni datang apabila when we were going through the MCO hari itu, kami actually contacted all the NGOs. For example, the Malaysian Mental Association, the Green Ribbon Group. Actually, we approached them and asked them, you know, what can we do to create awareness untuk public know about kesedaran kesihatan mental ni? Because masa pandemik masa tu ramai orang yang hilang kerja, betul, you know, hilang salary kena cut and everything. So all these things actually affect them mentally. So as a responsible company, we decided to actually work with the NGOs to do something to basically create awareness about kesedaran kesihatan mental. Dekat sini saja kita ada 3 bahagian actually. Dekat sini, the main part is this part. This is the awareness gallery, the exhibition area, where we actually have all the information about mental health. Okay, pertama sekali kita ada Relate Malaysia actually organisasi yang actually create a lot of research and they produce a lot of statistics about mental health, so that we know apa kita punya situasi mental dekat Malaysia ni. Yeah. So they fokus kepada research. I Yes. see. And then we have Befrienders. Now I think a lot of people, sebagaimana semua orang tahu, Befrienders KL, they talk more about how to prevent suicide. Suicide is preventable. So they are the person in charge lah, Befrienders Kuala Lumpur. Yeah. Seterusnya, And we have here the Green Ribbon Group. The Green Ribbon Group is actually also they advocate about mental health education. They want people to actually understand what is mental health. So Green Ribbon Group is the third NGO that we work with. paling istimewa ke sebab ada Tengku Puteri? Yeah, it's actually agak istimewa because Tengku Puteri is also very into mental health. So it's actually good to actually work with someone who share the same vision and mission like us. I see. Yeah. Okay, saat tadi kita cerita pasal our awareness gallery. Ni is like engaging activities yang kita create untuk our visitors. So first we have here, of course, kita kan suka tengok gambar kan. Yeah, so we have here our photo wall, and the tagline of our campaign is We Are With You, a mental awareness campaign. So this is the very colourful photo wall lah. So secondly, what we have here is basically positive messages. We actually, macam Irfan masuk kan? Yeah. How do you feel today? You feel happy? You feel blessed? I feel hopeful? blessed. Kan? Alhamdulillah. So we feel blessed. So pakailah badge tu. So it's for visitors to take home actually. So something for them to take home. Yes. This one is? And this is spin the kindness wheel. So kita spin the kindness wheel. So for example, so dia stop kat situ. So let's see that bright smile of yours under that mask, of course. So something, you know, for them to feel, oh, okay, you know, right. So we have few different activities lah for them to do as well. So itu 3, and then And ini paling finally, cantik sekali ni. This is our main photo wall. We are with you, our tagline too. So everyone would just take gambar dekat sini, and then we get them to share lah on our social media. Social media tu namanya? Suria KLCC Mall. Suria KLCC Mall. Yes. So itu 4 aktiviti. Correct, yes. Okay, our intention is also to have a space like a calming
space. So when people come, they can just sit down and relax their mind, and at the same time baca buku-buku yang kita ada pasal mental health ni. Oh, I see. So it's also like a calming area untuk dorang. So at the same time, we also have some fun facts dekat sini untuk dorang tahulah benda-benda pasal mental health di seluruh dunia, bukan saja di Malaysia. Ini Jepun, dan itu UAE, Ini Scotland. Siapa yang pernah datang? Oh, we have had a lot of people coming, but paling best KJ pernah datang. So we invited him. So he actually came down last week dengan team dia, and he actually acknowledged this space. He said very calming, very soothing, very relaxing. Pada tahun 2021, Jepun melantik Minister of Loneliness untuk melaksanakan langkah-langkah bagi mengurangkan pengasingan sosial. Dan satu lagi, pada tahun 2016, di Emirat Arab Bersatu UAE melantik Minister of Happiness yang menyelaras pelan perancangan dan polisi untuk menjadikan masyarakat UAE yang bahagia. Kalau di Malaysia, bagaimana pula? Adakah Malaysia juga perlukan Minister of Loneliness dan Minister of Happiness? Bagi saya penting untuk Malaysia ada Minister of Happiness atau Minister of Loneliness. Negara kita perlu ada menteri-menteri macam dekat UAE. Patut adalah destination seperti itu, tapi tak semestinya perlu separate daripada Menteri Kesihatan. Bagi saya mungkin KJ layak. Setakat ni so far maybe KJ lah kot, sebab dia berjaya grabs orang muda dan juga orang tua masa dia pegang jabatan Menteri Sukan dulu. Ditekan emosi, ditindih situasi. Persoalan yang kita jawab di Darah Muda edisi kali ini adalah berkenaan dengan Gen Z dan kesihatan mental lemah. Bersama-sama dengan tetamu kita di studio ketika ini, Dr. Hasnur Safwan, Doktor Perubatan dan Kesihatan Pekerja, Pengarah Urusan Pusat Pakar Psikologi Jiwa Damai. Dan pastikan anda menonton penuh Darah Muda pada malam ini kerana kami menawarkan kepada anda peluang untuk menangi 3 voucher beli belah RM100 daripada KLCC. Dan ketika ini Darah Muda dibawakan kepada anda dengan kerjasama rakan strategik daripada Yayasan Peneraju Pendidikan Bumi Putra, dan set yang anda lihat ketika ini merupakan set yang ditaja oleh Majlis Reka Bentuk Malaysia dan juga Agensi Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI. Dan set ini merupakan sebahagian daripada set Arte Como yang telah mendapat penganugerahan daripada Malaysia Good Design Award dan direka oleh pereka muda Muhammad Sujat Hasbullah 33 tahun dan dihasilkan oleh syarikat tempatan Oasis Furniture Industries Sdn Bhd. Dan pastikan anda jangan ketinggalan untuk dapatkan dan memenangi 3 voucher beli belah RM100 yang kita tawarkan, yang mana soalannya akan kita berikan kepada anda pada hujung siaran nanti. Dan langsung kepada Dr. Hasnur Safwan. Dr. Safwan, soalan pertama yang kita nak bangkitkan ketika ini, saya baca satu laporan pada tahun 2019 oleh American Psychological Association berkenaan antara punca apa yang menekan emosi belia di sana sekurang-kurangnya. 45% mengatakan bahawa mereka rasa anxiety, rasa sangat gusar dengan isu-isu berkenaan dengan political instability, mass shooting, soal-soal politik yang dibangkitkan, soal imigrasi dan sebagainya. Di Malaysia, apa punca atau apakah asas yang menyebabkan belia rasa tidak sihat dari sudut mental? Okey. Terima kasih kepada Irfan dan juga pihak bernama atas jemputan saya dan Jiwa Damai pada malam ini. Jadi kembali kepada persoalan, apa faktor-faktor yang menyebabkan masalah mental makin meruncing di kalangan remaja? Kita tahu statistik yang baru-baru ini semenjak COVID ataupun semenjak 2019, kita tahu terjadinya lebih kurang 1,700 kes bunuh diri dan lebih daripada separuh melibatkan remaja berumur 15 hingga 18 tahun. Dan statistik WHO juga menunjukkan 1 daripada 7 kanak-kanak yang berusia, kanak-kanak ataupun remaja berusia 10 hingga 19 tahun mengalami salah satu daripada masalah kesihatan mental. Untuk menjawab soalan tersebut, kita perlu faham apakah sebenarnya punca kepada masalah kesihatan mental ni. So puncanya terjadi disebabkan interaksi antara 3 faktor lah. So faktor pertama adalah genetik, faktor kedua adalah psikologi dan faktor ketiga adalah sosial. So genetik, apa faktor tersebut adalah kita tahu apabila seseorang itu mempunyai ahli keluarga ataupun ahli keluarga lah yang mempunyai masalah mental, risiko untuk mereka mendapat kesihatan mental adalah lebih tinggi. So sekarang pun kita ada PET scan, MRI dan sebagainya, kita boleh scan otak
perkembangan otak mereka ini. Dan di USA mereka ada membuat kajian di mana mereka follow perkembangan otak seorang remaja, daripada kanak-kanak ke remaja, dan mereka melihat mereka yang terjadinya kemurungan ini, ramai daripada mereka mempunyai kelainan daripada struktur otak mereka, ataupun ada sebahagian daripada otak mereka yang lebih kecil berbanding orang lain. So itu salah satu faktor genetik lah, di mana kita tahu genetik ini yang menyebabkan terjadinya perubahan fizikal kita berbanding orang lain. Kenapa berbezanya mata kita, kenapa berbezanya kulit kita, berbezanya otak kita. So itu satu faktor genetik. So kita juga tahu berdasarkan kajian, jika seorang, kita ambil contoh ni lah, kembar seiras, yang mana mereka mempunyai genetik yang sama kan. Jika salah seorang mempunyai penyakit bipolar disorder, risiko untuk seorang lagi develop masalah bipolar disorder adalah sehingga 60 to 80%, 60 hingga 80%. Di situ banyaknya faktor genetik main peranan. Baik, Doktor, sebelum Doktor pindah pada faktor yang lain sebab 3 tadi, sebab tu kita beri penekanan berkenaan dengan faktor genetik itu. Bilakah masa yang terbaik untuk lakukan pemeriksaan seperti yang Doktor sebut tadi? Adakah ketika ini saya perlu pergi untuk dapat ke pemeriksaan MRI untuk lihat adakah perkembangan otak saya normal seperti mana orang lain, atau bagaimana, Doktor? Okay. Buat masa sekarang kita tidak ada praktis yang sedemikian. Kita tahu MRI ataupun PET scan ni sangat limited. Dekat Malaysia sendiri kita hanya ada beberapa buah, ataupun negara-negara lain pun sama juga. Jadi kebiasaannya MRI atau PET scan ni dikhaskan untuk mereka-mereka yang mempunyai masalah yang memerlukan diagnosis. Contohnya mereka yang kita risaukan mempunyai masalah tumor, kanser dan sebagainya, mungkin kita boleh akan disegerakan lah. Tetapi untuk faktor prediktif ni, kebiasaannya di negara-negara maju mereka buat lebih kepada untuk kajian, bukannya untuk mengenal pastilah. Beralih pada isu faktor kedua, psikologi dan juga sosial. Doktor nak jelaskan lebih lanjut berkenaan dengan bagaimana ia menjadi punca kepada masalah kesihatan mental? Okey. So tadi kita pergi, first adalah faktor genetik, kedua adalah faktor psikologi, bagaimana cara pemikiran, cara seseorang itu melihat dunia dan mereka memproses informasi dan berinteraksi dengan informasi tersebut mempengaruhi kesihatan mental mereka. Contohnya seseorang yang kita panggil belajar learn helplessness, di mana mereka belajar yang apa-apa saja mereka buat, mereka tidak berupaya untuk mengubah output kepada tindakan mereka. Contohnya mereka yang dibesarkan dengan gaya authoritarian, so mak ayah suruh buat semua benda, tidak boleh membuat keputusan. Jadi dari kecil mereka diajar begitu, bila besar, remaja dan dewasa, mereka masih mempunyai fikiran yang sama. Mereka tidak berupaya membuat keputusan, ataupun apa-apa saja keputusan atau usaha mereka sudah ditentukan oleh pihak lain. So itu salah satu corak pemikiran yang berisiko lah untuk menyebabkan seorang itu menghidap penyakit mental. Tapi Doktor, kalau begitu, orang dulu akan kata, kami dulu biasa je, tak ada kena sebat dengan kena suruh buat apa, besar dia orang juga. Tapi kenapa budak-budak sekarang tak jadi macam tu? Kenapa ada masalah ke dengan kanak-kanak zaman sekarang, generasi Z kan tak boleh berdikari walaupun berhadapan dengan situasi yang tertekan seperti itu? Okey. Kalau kita lihat, sebenarnya kita tak boleh nak banding satu generasi dengan generasi lain, sebab asas kehidupan mereka sendiri itu dah berbeza. Kita lihat dengan perkembangan teknologi yang sangat dahsyat dalam 10-20 tahun ini, kita tahu perkembangan teknologi merubah cara kita hidup, jadual hidup kita, bagaimana kita berinteraksi dengan orang sekeliling, bagaimana kita bersosial, bagaimana kita bekerja, belajar dan sebagainya. So kita tak boleh compare, sebab memang sangat berbeza dunia dulu dan sekarang. Dan pada masa sekarang kita tahu remaja diserang dari pelbagai arah dari sudut informasi. Kita tahu information overload dan sebagainya. Tapi ini bukan juga kelemahan, sebab kita lihat ketika wabak COVID ini melanda, pengusaha-pengusaha sendiri mereka gemar melantik ataupun hire golongan muda. Sebab apa golongan muda? Sebab mereka ini senang adapt dengan teknologi semasa. Mereka boleh adapt. Tetapi di mana teknologi ini, mereka mempunyai kelebihan dari sudut adaptability dengan teknologi, tapi mereka mungkin kurang exposure dengan cara mengawal emosi sendiri, memahami emosi sendiri, macam mana nak kawal stres, macam mana nak berkomunikasi dengan orang, meluahkan emosi mereka, bagaimana nak
strict dengan pendirian, macam nak katakan tidak. Sebab kebanyakan masa kalau kita tengok kajian, kalau boleh saya petik satu kajian dari Journal of Abdominal Psychology pada tahun 2017, mereka membuat kajian dari tahun 2000 hingga 2017. Mereka follow masalah kesihatan mental di kalangan semua peringkat umur lah. Jadi mereka melihat pada 2000 hingga 2010 itu agak malar, peningkatan yang sedikit, tetapi pada 2011 tiba-tiba mencanak dengan naik hinggalah sekarang. Jadi mereka cuba cari apakah punca sebenar peningkatan mendadak berkaitan kesihatan mental ini. Pertama, mereka cuba melihat adakah faktor ekonomi. Tetapi pada 2010 dan ke atas, 2011-2012 sebenarnya ekonomi di USA sedang berkembang dan masalah kewangan sebenarnya berkurang. Mereka cuba juga melihat adakah faktor penyalahgunaan dadah. So salah guna dadah juga meningkat, tapi tidak mendadak sebegitu. Jadi hipotesis mereka adalah, salah satunya adalah penggunaan yang meluas handphone ataupun gadget elektronik ini dan juga media sosial pada tahun tersebut. Dan kita tahu dengan penggunaan gadget ini kita lebih banyak masa di hadapan skrin dan cara kita bersosial dan regulate kita punya emosi tidak sama dengan sebelum itu. Adakah boleh kalau kita simpulkan perkembangan ekonomi yang positif beberapa tahun ke belakang yang dijana dan dipacu oleh belia yang mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi yang pantas, itu harganya adalah belia yang lemah dari sudut ketahanan mentalnya? Macam mana? Sebab mereka ini akan dimanfaatkan oleh syarikat-syarikat besar. Kamu ni pandai adaptasi, pandai guna internet, pandai buat graphic design dengan bayaran yang murah. So kita hire kamu dan kita punya company pun keuntungan makin besar. Tetapi harga yang perlu dibayar oleh dunia adalah belia-belia yang tidak mampu untuk meluahkan emosi mereka. Pada pendapat saya, memang kita nampak trend sebegitu. Remaja dan orang muda mempunyai adaptability yang bagus sebab mereka sudah terdedah lebih awal, dan mereka ini berupaya menjana produktiviti yang sangat tinggi. Sebab apa? Sebab otak mereka memproses maklumat dengan cepat. Kalau kita compare secara general lah, ada juga orang-orang yang sudah berusia yang boleh adapt dengan ni, tapi kebanyakan masa golongan muda yang mereka boleh kita ajar sikit. Contohnya apa, nak kita suruh buat editing, dia belajar-belajar, dia boleh buat. Jadi maknanya nikmat teknologi yang kita ada hari ini yang dinikmati oleh begitu ramai orang dan dicapai dengan memangsakan remaja-remaja ini dipaksa untuk beradaptasi, diletakkan expectation yang begitu tinggi, sedangkan kesihatan mental mereka terabai. Untuk kata memangsakan, kita tak boleh nak menuduhlah, membuat kesimpulan sebegitu kan. Tetapi saya boleh katakan kita dalam fasa eksperimentasi di mana kita melihat, tapi kita tahu social media ataupun syarikat-syarikat gergasi ini mereka punya matlamat adalah satu, keuntungan maksimum. Keuntungan maksimum untuk shareholder. Sebab itu penting, macam minggu lepas kan ada salah satu social media yang terkenal terpaksa berhadapan dengan Kongres di USA untuk menjawab pertuduhan bahawa mereka tahu kesan buruk social media mereka kepada remaja dan sebagainya. Jadi mungkin sudah tiba masa yang kerajaan dan juga pihak-pihak berkuasa ini meregulate, menjalankan, memberikan amaran atau perintah-perintah supaya kita tidak memperdayakan ataupun mendapat manfaat produktiviti at the cost of the young generation. Baik, itu dan saya nak lontarkan satu, tapi bukan pada doktor, pada para penonton, bahawa berdasarkan apa yang doktor jelaskan tadi, satu lagi golongan boleh dipersalahkan adalah mak ayah, kerana mereka lah genetik mereka datang pada mereka dan mereka lah yang membesarkan generasi Z seperti ini. Tapi jawapan itu saya serahkan kepada para penonton. Anda boleh kongsikan jawapan itu di laman media sosial bernama TV di Facebook dan di orang komen ya. Dan tapi doktor, kita beralih kepada isu yang seterusnya, itu berkenaan dengan bagaimana untuk berhadapan dengan situasi itu. Antaranya sebelum tadi kita bincangkan, salah satunya penggunaan ubat juga boleh membantu mereka berhadapan dengan situasi kesihatan mental yang tidak terduga ini. Penjelasan doktor. Okey, faktor medication, ubat untuk rawatan mental, rawatan kesihatan mental, kebiasaannya kita akan melalui beberapa proses lah. Yang pertama, kita akan menjalankan interview untuk mengkaji simptom-simptom, menjalankan pemeriksaan fizikal, pemeriksaan darah, dan kemudian kita membuat diagnosis. Apakah diagnosis tersebut? Jadi
kebanyakan boleh kata kebanyakan masalah psikiatrik ini terdapatnya ubat-ubat tertentu yang boleh membantu mereka mengurangkan simptom-simptom tersebut. Dan pada masa yang sama, selain ubat-ubatan, kita juga ada psikoterapi atau terapi bercakap. Yang mana terapi bercakap ni kadang-kadang yang ni orang kurang faham kenapa nak pergi bercakap, kena habis 1 jam, ataupun kalau pergi swasta kena bayar sebagainya. Jadi terapi bercakap ni adalah satu terapi yang secara klinikal telah terbukti boleh membantu seseorang itu mengurangkan simptom-simptom masalah mental mereka. So bercakap satu, perubatan satu. Tapi dua-dua ni dilakukan oleh dua orang berbeza, antara psikiatri dan juga psikologis. Betul tak? Betul. Tapi boleh saya terangkan sikit? Ya, jadi mungkin antara kekeliruan di kalangan masyarakat adalah apa itu kaunselor, apa itu psikologis, apa itu psikiatris. Okey, jadi kebiasaannya kaunselor adalah seseorang yang menjalankan terapi ataupun bantuan psikososial lebih kepada isu-isu kehidupan yang biasa. Mereka ini mempunyai degree ataupun master in counselling lah. So yang itu kelayakan mereka. Yang kedua adalah psikologis klinikal. Psikologis klinikal ni adalah mereka yang degree belajar degree dalam psikologi, kemudian menyambung pelajaran dalam master in clinical psychology. So mereka ini clinical psychologist ataupun ada yang sambungan PhD lah. Jadi kalau mereka ini kebiasaannya apa yang mereka buat adalah diagnosis penyakit, dan mereka juga boleh memberikan psikoterapi, terapi bercakap secara berstruktur, di mana mereka akan menggali emosi-emosi ataupun pemikiran yang kurang sihat, dan mereka cuba memberikan rawatan dari sudut percakapan dan latihan-latihan lah. Dan ketiga adalah psikiatris. Psikiatris adalah doktor perubatan yang membuat belajar 5 tahun perubatan, menghabiskan latihan housemanship atau siswazah, kemudian MO-ship, medical officer, kemudian mereka menyambung lagi pelajaran dalam bidang psikiatri, kesihatan mental. Jadi doktor psikiatris adalah mereka yang boleh memberi ubat-ubatan, dan pada masa yang sama, jika ada kesempatan, mereka boleh membuat juga terapi secara bercakap ni. Seterusnya tu, untuk manfaat penonton kita, antara lain yang dihadapi oleh belia ketika ini adalah toxic positivity. Yes, you can do it. Rumah terbakar, tak apa. Yes, you can do it. Yakin saya selamat. Berhadapan dengan situasi itu sesuatu yang real. Walaupun tidak ada datanya, tapi kita ada banyak sekali himpunan anekdot daripada belia-belia ini di media sosial berhadapan dengan situasi itu. Bagaimana seharusnya mereka bereaksi terhadap kenyataan-kenyataan toxic positivity ini? Okey, jadi toxic positivity ini adalah apabila kita mahu seseorang itu melupakan kesedihan atau sentiasa menunjukkan luaran yang positif atau gembira, kan. Jadi ini berlawan dengan fitrah seorang manusia. Sebab kita sebagai manusia, kita ada fasa di mana kita sedih, ada waktu yang kita risau, ada yang kita cemas dan sebagainya. Jadi apabila seseorang itu kita cuba menidakkan perasaan seseorang, apa yang berlaku adalah mereka akan menunjukkan di hadapan yang mereka gembira, tetapi di belakang emosi dan pemikiran mereka masih mereka risau, masih mereka takut dan sebagainya. Jadi apabila terjadinya amalan toxic positivity ini, dia tidak bagus bagi pembentukan emosi seseorang individu tersebut. Dan kita risau apabila disimpan lama akan menyebabkan terjadinya masalah-masalah mental yang lebih meruncing lah. Apa simptom-simptom ni, doktor? Kalau tengok jauh ada 2 kameraman dalam studio ni, kita tahu dah ada masalah kesihatan mental yang perlu kita berikan perhatian. Simptom-simptom awal, doktor? Kalau dari sudut pemerhatian saja, biasanya kalau sudah sampai tahap kritikal lah, maksudnya kalau nampak saja kita tahu ni masalah mental, biasanya sudah kritikal sikit. Tapi kalau simptom-simptom awal, kita cakap simptom-simptom awal, terutamanya remaja. Jadi pertama kita lihat sama tidur mereka, adakah tidur mereka teratur. Sebab kita tahu hormon stres yang berlebihan boleh menyebabkan seorang itu sukar untuk tidur malam, ataupun tidur terganggu, terjaga bila sudah tidur awal tetapi terjaga pula pukul 2-3 pagi, nak tidur balik tak boleh. Jadi ini mungkin salah satu faktor yang kena tengok lah, satu faktor risiko. Yang kedua adalah pemakanan, apabila mereka tidak berselera dan sebagainya. Dan ketiga adalah tingkah laku. Mungkin seseorang itu sebelum ni pendiam, tapi dalam satu fasa tiba menjadi seorang pemarah, ataupun seorang yang pendendam, pemarah sebagainya, ataupun seorang yang sebelum ni baik, lemah lembut, tiba-tiba menjadi seorang pembuli, menjadi kaki pukul di sekolah sebagainya. Jadi mereka perlu dihantar ke ahli yang sepatutnya lah. Bagaimana pula dengan orang yang terjun dalam tasik cini?
Adakah itu termasuk juga mereka yang ada masalah kesihatan mental, doktor? Saya ada nampak berita tu tapi tak baca. Okey. Apa cerita dia sebenarnya? Saya pun tak tahulah apa cerita, tahu terlompat. Tapi akhir sekali, doktor, persoalan dalam tajuk kita ini, Gen Z dan kesihatan mental lemah. Apakah kesimpulan doktor? Adakah generasi ini lemah ataupun situasi yang melemahkan mereka? Okey, kalau macam Irfan lah kan, Irfan tengok baby yang umur 3 tahun and baby tu menangis. Adakah Irfan akan label dia manja, lemah dan sebagainya? Irfan akan label tak? Saya rasa itulah perangainya dan kita akan santuni. Kita akan santuni kan. Kenapa baby tu menangis? Kita kena faham sebab satu, menangis itu adalah cara mereka berkomunikasi, mereka sampaikan mereka ingin sesuatu tetapi mereka tidak dapat nak sampaikan apa mereka nak. Saya rasa ini juga satu contoh kita boleh bagi kepada generasi Z sekarang. Kita tahu mereka mempunyai banyak kelebihan. Kita jangan tidakkan pelbagai kelebihan mereka ada, tapi pada masa yang sama mereka mempunyai mungkin kurang pengalaman dari sudut mengatasi stres. Bukan kurang pengalaman saja, stres mereka juga berlebihan sebab kita tahu pasal isu information overload dan kemajuan teknologi yang perlu mereka adaptasi dengan cepat. Baik, terima kasih Dr. Hasnul Safwan, Doktor Perubatan dan Kesihatan Pekerja Pengarah Urusan Pusat Pakar Psikologi Jiwa Damai bersama kita Darah Muda. Dan bagi anda yang mengikuti kami sepanjang siaran kali ini, kita maklumkan kepada anda soalan kuis yang kita janjikan di awal siaran, yang mana sekiranya anda jawab dengan betul, anda berpeluang untuk memenangi voucher daripada KLCC, voucher membeli belah RM100. Dan ini soalannya, dan kaedah untuk penyertaan pastinya anda perlu untuk ikuti kami di Instagram. Soalannya, apakah tema yang dibawa oleh Safe Space at Suria KLCC dan siapakah menteri yang pernah hadir ke situ? Dan cara untuk anda menyertai dan menjawab soalan ini adalah dengan ikuti kami di Instagram Bernama TV Official dan tinggalkan jawapan anda di ruang komen pada poster soalan ini. Dan sekiranya jawapan anda betul, kita akan hubungi anda lah. Adalah hadiahnya untuk itu. Jadi setakat ini sahaja untuk Darah Muda edisi hari ini untuk kita bicarakan tentang soal kesihatan mental dan Gen Z. Pokoknya anda tidak lemah. Yes, you can do it. Ini bukan toxic positivity. Yes, you can do it. Sekian daripada saya Ifan Faruqi untuk Darah Muda. Assalamualaikum.